Jadinya, ada satu malam ni saya tergerak hatilah nak pergi gym dengan sauna tu. Dan saya pun ajak isteri saya. Okey, waktu ni masing-masing turun lah. Semua dah turun ke bawah apa semua. Dan saya macam biasalah. Orang last sekali keluar sebab nak tutup lampu, aircon, kipas semua dalam rumah tu. Dan kebiasaannya, saya akan suka mengira kedudukan rumah saya ni daripada tingkat gym tu. Dan sekali saya kira sampai dekat tingkat rumah saya tu. Rumah saya, tadi kan saya dah mati semua lampu, kipas apa semua. Saya pandang sekarang ni daripada tingkat gym, pandang ke rumah saya tu. Rumah saya tu terang benderang tau. Siap ada perempuan lagi dekat rumah saya tu. Dan itu, betul ke tu rumah saya kan? Nah, waktu ni, saya baru turun dengan isteri saya. Siapa pula lah perempuan yang ada kat rumah saya waktu tu kan? Dan saya tanyalah pada isteri saya, perempuan tu siapa? Isteri saya cakap apa tau? Kan I dah cakap dengan you, tapi you tak percaya kan? Itulah benda yang selalu kacau I kalau you pergi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, tanpa membuang masa, kali ini KSM nak bawakan anda kisah. Masih lagi kisah berkenaan dengan kisah sewa. Rumah sewa macam tu kan. Okey, ini yang part yang terakhir lah. Baiklah, kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, kita terus dengan kisah yang pertama ya. Tajuk dia, rumah sewa saya ni ada penghuni. Siapa pula penghuni kat rumah sewa dia? Sewaktu kisah ni terjadilah, saya macam biasalah, waktu tu baru kahwin, carilah rumah sewa tu. Itu adalah perkara yang saya kena sediakan untuk lebih privacy lah. Jadi saya cari kat tu rumah sewa ni dekat kawasan Cyberjaya. Dan saya jumpa satu rumah studio unit. Okey jugalah, sebulan dua saya duduk kat sana dengan isteri saya ni. Rumah jauh daripada bising bandar. Jiran-jiran dan kebanyakannya waktu tu cuma pelajar daripada luar negara. Seronok saya dengan isteri ni tak lama waktu saya duduk kat rumah tu, kata dia. Bila isteri saya ni dah mula rasakan sesuatu yang pelik tau. Dan isteri saya ni mulalah sampaikan cerita-cerita pelik setiap kali saya balik kerja. Satu-satu cerita keluar, satu-satu cerita saya dengar kan. Dan saya macam dah biasalah dengar cerita tu. Yelah, of course lah, bila balik kerja kita penat kan. Penat, lepas tu letih. Dan jadinya saya pun macam malas je nak layan. Jadinya saya pun iakan je lah semua cerita-cerita yang isteri saya ceritakan. Jadinya, ada satu malam ni saya tergerak hatilah nak pergi gym dengan sauna tu. Dan saya pun ajak isteri saya. Okey, waktu ni masing-masing turun lah. Semua dah turun ke bawah apa semua. Dan saya macam biasalah, orang last sekali keluar sebab nak tutup lampu, aircon, kipas semua dalam rumah tu. Dan kebiasaannya, saya akan suka mengira kedudukan rumah saya ni daripada tingkat gym tu. Dan sekali saya kira sampai dekat tingkat rumah saya tu. Rumah saya, tadi kan saya dah mati semua lampu, kipas apa semua. Saya pandang sekarang ni daripada tingkat gym, pandang ke rumah saya tu. Rumah saya tu terang benderang tau. Siap ada perempuan lagi dekat rumah saya tu. Dan itu, betul ke tu rumah saya kan? Nah, waktu ni saya baru turun dengan isteri saya. Siapa pula lah perempuan yang ada kat rumah saya waktu tu kan? Dan saya tanyalah pada isteri saya, perempuan tu siapa? Isteri saya cakap apa tau? Kan I dah cakap dengan you, tapi you tak percaya kan? Itulah benda yang selalu kacau I kalau you pergi kerja.
Ya Allah, siapalah perempuan yang tenung saya daripada rumah saya sendiri waktu ni. Dan waktu ni, saya dah mula rasa tak sedap hati tau. Sepanjang saya dekat gym tu, isteri saya ni of course lah waktu tu dia pun leka dengan aktiviti dia dekat dalam gym tu. Saya resah tau. Saya jadi macam tak tentu arah sih waktu dekat dalam gym tu kan. Jadi ya, saya pun lepak dekat luar gym. Sekali lagi, saya tengah duduk lepak-lepak macam tu kan. Orang kata nak tenangkan fikiran saya tu. Sekali lagi, saya terkejut tau. Sebab perempuan yang saya nampak dekat rumah saya tu, sekarang ni, dia berjalan dekat depan saya ni sambil tersenyum tau. Allahu Akbar, saya dah terus terkaku je waktu tu kan. Memang tak boleh nak kata apa, tak terkeluar apa daripada mulut saya. Jadinya malam tu selesai je saya dekat gym bersama dengan isteri saya ni dalam hati ni rasa berat sangat tau nak balik rumah tau. Tak nak takutkan isteri saya pun acah-acah tenang lah, relax-relax gitu konon-kononnya. Jadi saya pun balik rumah. Masuk dalam rumah ni, rumah waktu tu terang benderang tau. Semua lampu habis hidup. Dengan aircon on, dengan TV on, segala-galanya yang dalam rumah tu, alat elektrik semua on. Jadi saya dengan isteri saya ni masing-masing pandang sesama sendiri tau waktu ni. Dan buat macam tak ada apa-apa. Buat macam biasa je waktu tu. Dan bila sampai tengah malam, almari dalam bilik saya ni bergegar-gegar tau. Dan almari yang betul-betul dekat ujung kaki saya ni, dia bergegar-gegar macam nak roboh almari tu kan. Sambil dengan bunyi benda cakar-cakar daripada dalam almari tu. Dan kali ni saya memang dah takut gila-gila punya kan. Dalam 4-5 minit jugalah saya dengar bunyi almari tu bergegar tau. Dan akhirnya tiba-tiba senyap dan sunyi je. Memang sunyi. Yang cuma terdengar waktu tu cuma bunyi aircon je. Barulah saya nak terlelap je. Tiba-tiba saya perasan yang isteri saya ni tiba-tiba bangun, berjalan laju tau. Dalam gelap tu, rumah studio ni kan bukan besar mana pun, tak besar pun. Hanya saya tengokkan je dia dalam gelap tu tau. Isteri saya ni waktu ni dia bangun berjalan, dia terus pergi ke bucu dinding rak buku saya tu dan berdiri tegak tau, menggenong saya daripada dalam gelap tu macam tu. Dan saya pun bangunlah perlahan-lahan waktu tu. Saya tanya, "Sayang, saya okey tak?" Belum sempat nak tanya lebih-lebih. Waktu ni masih lagi dekat atas katil. Saya dah duduk lah waktu tu. Mata saya terpandang sesuatu yang merah tau dekat atas rak buku dinding saya waktu tu. Ya Allah, apa benda lah pula tu. Benda tu macam saya nampak kan, macam perempuan tau merangkak, menyangkung pandang ke arah saya. Mata dia dengan mata isteri saya waktu ni sekarang ni seiring. Dua-dua ni pandang ke arah saya tau. Saya baca segala surah, apa benda surah yang saya ingat. Dalam keadaan takut tu, saya cuba bangun tau. Benda tu menjerit dan mengilai-ngilai waktu tu. Dan waktu ni saya apa lagi? Tarik isteri saya ni, bawa dia keluar daripada rumah. And saya terus lari menuju ke lift. Dan yang peliknya, suara perempuan tu gelak seolah-olah ikut saya tau waktu tu. Saya zikir sampailah pintu lift ni terbuka dan teruslah saya ke ground floor. Dan saya terus jumpa security guard kat situ. Saya cakap dengan security guard tu untuk nak minta tolong, nak stay dekat tempat orang kata pondok guard itu, boleh tak? Dan Alhamdulillah lah, Pak guard ni izinkan waktu tu. Sebab mungkinlah dia pun macam pelik juga kan. Tengok dengan saya, dengan short saya, dengan seluar pendek saya, dengan isteri saya pakai baju tidur je waktu tu. Yelah, waktu ni saya dah tak kira dah. Orang kata nak segan ke apa benda kan. Saya memang dah takut sangat dah. Dan saya stay dekat guard house tu sampai ke pagi. Jadinya pagi tu saya pun naik rumah lah dengan ustaz kenalan isteri saya ni lah. Minta tolong daripada seorang ustaz kenalan isteri saya lah untuk tengok-tengokkan rumah. Dan rumah saya tu dah macam apa dah, macam tongkang pecah dah bersepah dia. Dan ustaz tu kata kalau boleh keluarlah sebelum memudaratkan diri sebab rumah ni teruk sangat kan. Apa lagi waktu ni saya terus scroll rumah sewa, cari rumah sewa waktu tu juga. Terus cari, dapatlah area dekat Bangi. Pindah terus geng, saya hari tu juga tak fikir banyak dah. Okey lah geng, pasal rumah sewa ni kalau boleh lah, sebelum anda nak sewa ke, nak masuk rumah baru ni ke, tengok betul-betul guys. Kan, sebelum masuk tu bagi salam dulu. Buatlah apa-apa yang patut kan. Buat bacaan Al-Quran ke, buat doa selamat sikit ke kan. Lah mungkin saya terlupa waktu tu nak buat semua tu. Sampai saya sendiri duduk dengan benda Allah tu. Dan sekian, ini adalah cerita saya. Dan ini adalah kisah pembukaan untuk kisah seram Malaysia pada malam ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Okey tak kisah dia? Okey. Kalau anda rasa okey dengan kisah dia, kita terus dengan kisah yang nombor 2.
Okey, untuk kisah yang kedua ni, rumah sewa berpenghuni dekat Pahang. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kisah ni masa saya belajar dekat zaman-zaman belajar dululah. Dan macam biasa, bila dah dapat result SPM ni, saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dekat sebuah kolej swasta dekat Pahang. Dan tempat ni memang terpencil tau. Memang tempat benda-benda Allah tu lah kan. Orang kata tempat jin bertendang. Okeylah, selesai pendaftaran teruslah ke blok penginapan pelajar ni. Dan saya waktu ni memang datang awal pun sebab ambil kunci kan. Sebab konon-kononnya nak bilik yang ground floor yang paling bawah sekali sebab malas nak naik turun tangga tu. Pelajar dah disediakan dengan tempat tinggal. Ala-ala apartmen tu memang selesa tau tempat dia. Siap ada dapur, ada ruang tamu, ada balcony semualah dalam rumah tu lah. Jadi yang dekat dalam rumah tu ada 2 bilik lah. Bilik A dengan bilik B. Dan setiap bilik ada 2 katil single tau. Dan saya ni orang yang pertama yang masuk dalam rumah tu. Dan masa dapat kunci tu memang hati saya ni kuat tau. Mengatakan saya nak bilik A. Nak bilik A juga kan. Tapi bila dah masuk dalam rumah tu, try kunci ni tak boleh buka pula bilik A tu. Nampaknya memang saya ni ditakdirkan untuk dapat bilik B lah. Okey, lepas dah kenal lah housemate saya baru semua kan, dah bersuai kenal dengan kawan-kawan baru ni lah. Teruslah sesi orientasi selama seminggu tau. Dan masa ni tak ada kejadian pelik pun berlaku. Ataupun saya tak sempat nak layan perasaan kot sebenarnya. Sebabnya sebelum subuh dah keluar, sampailah pukul 12 malam barulah senior-senior kami ni lepaskan untuk kami semua balik ke bilik. So dengan keadaan penat tu memanglah tidur tak bangun punya, confirm. Okeylah. Waktu ni kisah seram pun bermula Dah selesai sesi orientasi ni, rehat pun dah start, dah mula dapat panjang sikit, dah cukup rehat kan. Bermulalah kejadian pelik berlaku dekat kami. Maksudnya saya dengan 3 orang housemate saya lah. Yang nama housemate saya ni, seorang nama Lily, seorang nama Nana dan seorang nama Sarah. Okey, lepas minggu orientasi itulah kami bau bangkai tau yang busuk sangat-sangat dalam rumah ni. Yang busuk ni tak payah cakap lah. Tapi kita orang sedapkan hati waktu tu. Mungkinlah ada bangkai binatang yang mati ke apa kan dalam rumah tu lah waktu tu. Sebab tu lah sampai bau busuk sampai macam ni sekali kan. Dan bau busuk tu berlarutan sampailah seminggu tu dalam rumah tu. Dan kita orang memang dah carilah mana bau bangkai tu sebenarnya. Tapi tak dapat. Tak jumpa pula kat mana ataupun daripada mana bau bangkai tu datang. Sebabnya bila kita bau-bau pusing satu rumah tu, bau dia macam datang daripada setiap bilik, setiap sudut. Dan sebabkan dah rasa tak sedap hati sangat-sangat, kami pun jumpa warden untuk nak report pasal bau ni. Dan warden kami pun datanglah untuk nak cek. Tapi diorang pun buntu. Mana datangnya bau ni sebenarnya? Dalam masa yang sama, saya perhatikan tau, muka warden waktu dia cek rumah saya ni, muka diorang berubah tau. Macam ada tanda-tanda penghuni lain lah. Memang jelas dekat raut wajah diorang ni. Tapi hal tu sampai situ je lah. Lepas tu buat senyap je. Dan beberapa hari lepas tu lah kawan saya ni Sarah bangun pagi tau. Dekat muka dia ni ada kesan cakar. Macam 3 garis dekat muka dia macam tu. Time tu masing-masing dah start risau dan dah rasa benda ni dah melampau dah. Sebab dah mendatangkan kecederaan secara fizikal. Dah nampak cakar kat muka budak ni kan. Dan kawan saya si Sarah ni pun ceritalah hal yang sebenarnya. Okey, dia cerita masa masuk rumah tu lah dia datang ke kolej ni dengan keluarga dia. Termasuklah nenek dia. Nenek dia ni ada pesan pada dia, kata dia. Kalau ada apa-apa nanti call beritahu kat nenek tau. Dan nenek dia ada tinggalkan air asin sekali pada dia. Dan dia cakap nenek dia memang dapat rasakan sesuatu. Tapi dia tak cerita pun kat kita orang sebab tak nak kita orang takut lah pada masa tu. Dan Sarah ni kira kuat orang yang kuat agama lah, kuat beriman lah daripada kalau nak dibandingkan dengan kita orang yang bertiga ni. Tapi selagi tak nampak depan mata, memang kita orang ni tak layan lah. Tapi yang paling tak bestnya, setiap kali saya tidur ni, walaupun siang-siang pun, orang kata saya ni tidur-tidur ayam baring-baring, orang kata nak relax-relaxkan badan sekejap, saya ni asyik kena hempap je tau. Memang kaku, tak boleh nak bergerak langsung. Dan sejak daripada itu, saya ni kurang tidur lah jadinya. Sebab takut sangat-sangat. Kadang-kadang tu, sampai pukul 5 pagi, saya pun tak tidur lagi. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Ada sehari tu lah, mungkin hari yang memang malang untuk saya ni. Sebab saya boleh nampak benda Allah tu pada hari itulah.
Dan ceritanya, saya tak boleh tidur. Macam biasalah. Saya ni duk bergayut dah dengan boyfriend saya ni sampai pukul 5 pagi. Dan lepas tu, saya nak tidur lah. Dengan waktu ni, saya nak tidur, saya pakai earphone lah. Dengar lagu kan. Sebab takutlah kot-kot nanti kan, kalau dah dengar bunyi apa-apa, lagilah saya takut kan. Takut terdengar bunyi-bunyian lah Sebab sekarang saya ni duk fikir sangat-sangat benda tu. Yalah, saya ni memang penakut. Dan bila penakut, otak tu mula asyik teringat, terfikir, terbayang macam tu lah. Dan lama-lama saya tertidur dalam keadaan saya punya telinga tu pasang earphone dan dalam keadaan ketakutan macam tu lah. Tiba-tiba saya terdengar ada suara lembut tau, mendayu-dayu panggil nama saya tau. Dan saya ingat roommate saya yang panggil sebenarnya. Yalah, sebab roommate saya ni tidur betul-betul dekat sebelah katil dengan saya ni kan. Tapi saya teringat kan saya pakai earphone. Macam mana boleh dengar suara ni? Dan saya pun waktu ni bukalah mata perlahan-lahan tau. Saya nampak ada susuk tubuh macam gemuk pendek macam tu. Dia pakai telekung. And muka benda tu putih melepak. Macam tepek kan bedak sejuk kat muka. Dan lama tau. Badan saya waktu tu keras kaku kan. Dan mulut saya ni macam terkunci. Dan saya yakin waktu ni yang saya tak mengigau. Dan saya memang nampak benda tu real. Sebiji dekat depan mata ni. Dan lepas saya baca doa-doa, yalah masa ni memang macam-macam doa, segala jenis doa yang saya ingat semua saya baca. Dan saya terus menjerit tau. Sampai roommate saya yang kat sebelah ni terbangun. Dan dia bangun, dia terus tenangkan saya lah kan. Dan pagi tu saya teruslah call mak saya tau. Dan saya ceritalah apa yang saya alami dekat sini kan. Dan mak saya ni pun jumpalah kawan dia. Dan kawan dia ni cuba untuk nak mengubatkan kami ni daripada jauh. Dan kawan mak saya ni cakap benda ni besar kata dia, berbulu. Dan yang paling best, makcik dia ni cakap benda Allah tu duduk dekat dalam bilik saya. And saya dengan roommate saya apa lagi, memang start daripada hari tu memang tidur berimpit-impit lah. 4 orang dekat dalam bilik A ni, semua tidur dalam bilik A. Dan masuk bilik B ni ataupun bilik saya ni cuma untuk solat je. Lama-kelamaan lah saya dah tak tahan dah dengan gangguan, dengan perasaan takut, dengan yelah, kita tak boleh hidup dalam keadaan takut macam ni. Memang serabut rasanya. Sebab benda-benda tu saya yang kena paling teruk tau. Yang roommate-roommate yang lain ni kena juga, tapi biasa-biasa je diorang pun kena gangguan. Dan diorang pun macam tak percaya tau apa yang saya ceritakan, apa yang saya cakap. Dan sampai satu hari tu saya ambil keputusan untuk berhenti belajar sebab dah tak tahan sangat. Dan lepas sebulan macam tu lah, roommate lama saya ni Lily, nama dia Lily kan, dia contact saya, telefon saya. And dia cakap lepas daripada saya keluar daripada rumah ni, dia orang kena lagi teruk. Benda Allah tu siap main tutup lampu, hempas pintu apa semua. And Lily ni dia nampak tau benda tu baring sebelah Nana. Dan benda tu siap gelak-gelakkan dia orang lagi. Memang teruk lah bila dengar daripada cerita daripada kawan saya ni kan. Sampaikan dia cerita parents dia orang ni sampai terpaksa minta tolong warden ni untuk minta dia orang ni tukarkan bilik lain. Dan itu je lah cerita dia. Dan benda tu masih lagi ada sampai sekarang ni. Dan saya tak nak beritahu kolej tu dekat mana and bilik berapa. Cukuplah kenangan ni ataupun kisah ni menjadi sejarah silam saya yang saya pernah nampak benda Allah ni live kat depan mata. Dan sekian, terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah dia kan? Okey tak? Kisah dia okey lah kan? Okey lah. Kita terus dengan kisah yang ketiga ya. Okey, untuk kisah yang ketiga tajuk dia Ya Wujud. Dia macam tajuk filem tu kan. Okey, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fifi. Okey, kali ni saya nak ceritakan tentang satu rumah sewa ni yang pertama kali saya duduk dalam hidup saya, iaitu masa saya berada dekat semester 3. Dan kolej kami ni bila student dah masuk kat semester 3 ni disunatkan duduk kat luar. Kalau nak duduk dalam asrama pun boleh kata dia. Tapi biasalah kan, student ataupun kami ni yang baru nak rasa ataupun nak kenal erti kehidupan ni, masa itulah kami nak rasa hidup bebas. Bebas daripada warden, bebas daripada lecturer, bebas daripada undang-undang. Oi kan, bebas daripada segala-galanya lah. Okey.
Jadinya, masa kami berada dekat pengakhiran semester 2 tu, kami carilah rumah sewa. Dan Alhamdulillah, kami jumpa rumah sewa tau. Yang betul-betul berhampiran dengan kolej kami. Dengan harga yang agak murah. Dan barangan rumah tu orang kata fully furnished. Siap semua. Tinggal bawa diri dan barang-barang keperluan je masuk. Jadinya kita dah fikir-fikir, rugilah kalau tak ambil kan. Jadinya kami semua pun bersetujulah untuk duduk dekat rumah tu. Dan selepas kami selesai bayar deposit rumah tu semua, kami balik ke kampung masing-masing. Nak mula masuk semester baru, kami excited lah nak masuk rumah baru kan. Dan suasana pun mestilah baru. Kami ni hanya 9 orang tau duduk dalam rumah tu yang mempunyai 4 bilik waktu tu. Okey. Dan masa mula-mula kami masuk rumah tu lah, dah rasa tau lain macam. Rasa macam seram sejuk tau. Dan habis meremang bulu-bulu roma dibuatnya. Tapi apa yang saya pelik tu, rumah tu kenapa dah macam ditinggalkan secara tergesa-gesa tau nampaknya. Kenapa bantal ditinggalkan macam tu, barangan memasak pun, yang kicap ke pun, barang sos-sos apa benda ni siap masih ada isi, masih banyak lagi tau. Siap terlekong pun ada. Dan hati saya ni dah mula rasa tak sedap tau. Tapi tak apalah. Dan masa tu fikir yang baik-baik lagi. Masih lagi berhusnuzon. Mungkinlah penyewa lama ni nak sedekahkan pada penyewa barulah agaknya kan. Jadi bermulalah kami mengemas-ngemas rumah tu. Alhamdulillah. Pada minggu pertama dan kedua ni tak ada terjadi apa-apa pun pada kami. Masuk je minggu ketiga, bermulalah gangguan tu kan. Okey. Dan pada mulanya lah saya dengan orang kata roommate saya lah, nama dia Nurul. Kami duduk dekat bilik yang paling belakang sekali. Jadi pernahlah satu ketika tu kami dengar tau macam ada orang berjalan dekat belakang rumah tu. Padahal belakang rumah tu kan ada pagar. Dan pagar tu berkunci tau. Siap dengan mangga, siap dengan rantai lagi kat situ kan. Siapalah je yang nak masuk kat situ. Okeylah. Masa tu masih lagi berfikir positif tau. Dalam minggu yang sama juga, housemate yang duduk dekat bilik master bedroom pula kena ganggu tau. 2 hari dia tak dapat tidur. Dan setiap kali dia nak tidur, mesti dia akan nampak satu susuk tubuh perempuan baju putih dan berambut panjang keluar daripada tepi almari dekat dapur tu. Sambil berjalan tau, round satu bilik dekat dapur tu. Dan malam seterusnya, kami satu rumah pula kena ganggu. Dengan bunyi ketukan dekat dinding masing-masing. Dan bunyi tu macam bergema satu rumah tau. Tak tahulah datang daripada mana bunyi tu kan sebenarnya. Dan bunyi ketukan dinding tu berterusan sampai lewat malam. Sampailah kami panggil seorang makcik ni. Dia ni makcik ni dia sekira macam pandai jugalah dengan benda-benda macam mistik ni kan. Ataupun pandai jugalah mengubat-gubat agaknya kan. Dan petang tu dia datang dengan ayah seorang daripada kawan kami ni. Masa mula-mula dia sampai depan rumah kami dah, dia katanya, dia dah start dah. Dia kata dah ada bau bangkai. Bau kuat sangat bau bangkai. Busuknya amat. Jadi kami pun berkumpul lah ramai-ramai. Satu rumah ni duduk dekat ruang tamu tu. Jadinya kami dibekalkan dengan satu botol minyak wangi tau, kecil. Yang dibaca dengan ayat suci Al-Quran. Kemudiannya makcik tu arahkan kita orang ni untuk sapu. Letak sikit minyak wangi ni dekat bahagian pergelangan tangan kami. Dan kata dia, fungsi minyak wangi tu untuk kalau kita lekatkan dekat badan kita ni, kalau ada benda yang menumpang, kalau ada saka ke ada apa, tuan badan tu akan rasa macam gelisah, akan rasa panas macam tu. Dan betul, ada salah seorang daripada housemate kami ni, ada benda yang menumpang dekat badan dia. Dan selepas kami selesaikan rawatan ni secara beramai-ramai waktu tu, makcik tu barulah mula ataupun mengubatkan kawasan rumah kami pula. Tiba-tiba kan, makcik tu tengah pusing keliling dalam rumah kami tu. Tiba-tiba makcik tu berhenti. Betul-betul depan pintu sliding door dekat rumah kami tu. Sambil dia baca ayat-ayat suci Al-Quran tu, tiba-tiba tergolek. Macam terjatuh satu benda tu, satu wujudan warna putih. Dan dalam dia tu, dia buka, dalamnya ada tanah. Tanah kubur kata dia. Yang berwarna coklat kemerahan macam tu. Dan saya ni, ya Allah, dalam hati saya kan, sebab saya ni baru je sapu dekat area situ tadi. Tapi kenapa saya tak jumpa? Kenapa saya tak nampak benda tu? Rupanya kata dia lah, benda tu ada orang hantar tau. Mungkin ada orang sakit hati dengan tuan rumah tu. Dan pada hari tu jugalah, tuan rumah tu beritahu pada kami yang katanya rumah dia juga kena gangguan sama macam kami. Dan ada satu hari tu, anak dia tu asyik menangis. Dan tiba-tiba angin kuat tau, menderu masuk. Tuan rumah ni dia azan dekat setiap penjuru rumah dia. Tiba-tiba pintu rumah dia ni gegak dengan kuat sekali. Ya Allah, bila dia cerita macam tu, yang kita orang dengar ni meremang rasa dia tu.
Okey, lupa nak beritahu. Sebenarnya tuan rumah tu duduk sebelah rumah kita orang je. Maksudnya sebelah rumah ni dia rumah dia juga, dia sewakan pada kami dan dia duduk kat sebelah tu macam tu. Okey, lepas dia selesai buang bunjutan tanah kubur tadi dekat sliding door tu, makcik tu pergi pula dekat bahagian pagar tau. Bila dia pergi dekat pagar tu, dia jumpa lagi satu bunjutan ni. Tapi kali ni bersertakan dengan rambut pula, diikatkan dengan rambut bersimpul-simpul benda tu. Dan makcik tu segera menyuruh kami bersihkan tempat tu. Dan Alhamdulillah dah tak ada apa-apa dah lepas daripada tu. Tapi sekejap je tau gangguan tu hilang sebenarnya. Selang beberapa minggu dia datang lagi sekali tau. Kali ni lagi ganas lagi. Ketukan dinding ni semakin kerap dan semakin kuat. Dan yang paling tak boleh terima ni, dia dah pandai kacau kami. Dan pada satu malam tu saya nak pergi makan Jadinya laluan daripada bilik ke pintu depan ni kena lalu hadapan bilik air utama dulu tau. Jadinya pada masa tu lah, dia macam saya jalan tu tiba-tiba terdengar macam ada sesuatu yang bisik. Betul-betul dekat telinga saya waktu tu. Dan saya waktu ni memang terkejut tu. Astaghfirullahalazim. Dengan pantas saya ni terus lari. Dan pada masa yang sama, salah seorang housemate saya ni pergi menjemur kain dekat kawasan garaj rumah kami lah waktu tu. Dan ampaian tu betul-betul terletak di tepi tembok dinding tu, yang memisahkan antara rumah kami dengan rumah yang sebelah ni lah. Tengah syok-syok dia sidai kain tu, tiba-tiba ada bayang-bayang tau, macam sosok tubuh seorang perempuan dan rambut dia yang panjang mencangkung dekat atas tembok tu Dan housemate saya tu apa lagi, terus lari masuk dalam rumah. Dan malam tu, masa kami nak tidur lah, semuanya dalam keadaan ketakutan, menggigil-gigil. Jadinya, saya dengan roommate saya ni, Nurul ni, gabungkan katil. Korang bayangkan katil double decker tu, kita orang cabut, menjadikan 2 katil bujang dia. Rapat kan? Takut punya pasal lah tu. Okey, malam tu macam biasa je. Kita orang pun tidur rapat-rapat. Ingatkan selamatlah dah tidur rapat-rapat macam tu. Tak. Tepat pukul 4.40 pagi lah. Tengah nyenyak-nyenyak tidur tu, tiba-tiba saya dapat rasa tau, macam ada sesuatu tau, macam benda tu berbola ni, berbola besi macam, ataupun bola bearing macam tu, terbang, jatuh, hempat perut saya waktu tu. Memang senak gila rasanya. Sebabnya sampai saya terjaga tau, dan tengok sekeliling tak ada orang. Dan roommate saya ni siap tidur berdengkur-dengkur lagi waktu tu. Dan masa tu jugalah badan saya tiba-tiba dah tak boleh nak bergerak tau, macam kena tindih dengan setan tu lah. Dan lepas je saya baca ayatul kursi dengan 3 kul, Alhamdulillah, barulah boleh gerak sikit. Sampai ke subuh saya tak boleh tidur. And malam seterusnya, kami ni baru balik daripada makan malam. Masuk saja dalam rumah, semerbak tau, bau pandan yang kuat sangat menyengat dalam rumah tu. Nak kata musang pandan, tak mungkin lah, sebab kita orang ni tinggal dekat tengah-tengah bandar. Jarang lah kalau ada cerita pasal musang-musang ni kan kat sini. Lagipun bau tu kekal tau dalam rumah kami ni sampai seminggu. Jadinya saya pun mulalah rasa kehairanan. Dan saya ni dengan tak puas hati waktu tu, saya pun search lah Google, cari apa faktor, apa penyebab bau pandan yang menyengat dalam rumah ni. Dan saya jumpa sesuatu. Kata dia nak tahu apa yang saya jumpa. Okey. Faktor bau pandan yang kuat, yang menyengat ni, berkemungkinan, kata dia, adanya makhluk halus dalam tempat tinggal kita. So masa tu lagilah tak sedap hati. Dan malam tu jugalah saya buka bacaan Al-Quran dekat YouTube sepanjang malam. Biarkan play je sepanjang malam sampailah ke pagi. Dan Alhamdulillah, sepanjang pasang bacaan Al-Quran tu lah, tak ada gangguan pun yang datang. Dan minggu seterusnya, kami semua bersepakatlah untuk berbincang dengan pihak pengurusan hostel untuk mengubati rumah kami ni. Dan Alhamdulillah, kali ni seorang ustaz dipanggil datang daripada Kolej Islam berdekatan dengan rumah kami tu, yang datang untuk membantu. Dan ustaz ni bila dia dah cuba untuk rawat rumah kami, dia cuba untuk nak bersihkan rumah kami ni, dia bagi satu kesimpulan. Dia kata yang rumah kami ni memang ada gangguan dalam rumah kami ni. Dan masa dia berubat tu, dia nampak, kata dia nampak ada benda berbulu besar tau, duduk dekat belakang dapur tu. Iaitu betul-betul tempat kami membasuh baju. Dan ustaz tu kata memang tu adalah memang tempat dia, memang rumah dia kat situ. Daripada sebelum kami menyewa ataupun kami tinggal kat situ lagi dah, dia memang dah buat pot itu lah rumah dia. Dan akhirnya ustaz tu memagarlah rumah kami ni. Tapi selepas 6 hari memagar rumah tu, pagar tu dah mula bocor tau. Sebabnya tak tahulah, kata dia,
Ada ustaz ni pesan sebenarnya baca ayat kursi dan 3 kul sebelum masuk rumah tu. Dan perlu masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Mungkin ni pada pandangan saya je lah. Mungkin ada salah seorang daripada kawan-kawan kami ni, daripada kawan-kawan saya ni yang lupa nak buat macam tu. Mungkin sebab itulah pagar tu dah mula bocor tau. Tiba hari Minggu lah, saya pulang ke kampung saya. Pergi berubat dengan ustaz daripada Darul Syifa pula. Dan ustaz tu cakap, yang pada saya ni ada benda yang ikut saya balik daripada rumah saya tu. Anda bayangkanlah, saya pergi melawat abang saya dekat Paula Pool air hitam tu pun, benda tu boleh ikut sekali. Dan malam tu, saya dengan keluarga saya ni check in atau dekat homestay lah. Dan malam tu, saya duduklah konon lepak-lepak dekat depan homestay tu. Sambil duduk, sambil makan buah duku, beli kat tepi jalan kat Serting tadi. Tengah sedap-sedap makan ni lah. Tiba-tiba, benda tu terbang tau. Slow-mo juga kat depan saya ni. Dengan rambut panjang dia berurai-urai macam tu kan. Dengan baju lusuh. Tapi muka memang tak nampak Dan apa lagi, saya dengan biji buah duku tu saya tertelan terus dan masuk terus dalam homestay tu waktu tu. Takut punya pasal lah kan. Dan selepas selesai berubat lah, saya ni dibekalkan dengan daun bidara tau. Dan air yang telah dibacakan dengan ayat suci Al-Quran. Selama 3 petang berturut-turut. Selepas asar, sebelum maghrib, saya kena mandi dengan air tu. Dan Alhamdulillah, selepas sesi mandi tu lah, badan saya hilang rasa sakit-sakit. Rasa lengur-lengur tu semua hilang tau. Rasa segar sikit, makin segar rasanya. Dan dalam masa yang sama, ustaz tu bagi saya ranting daun bidara yang berduri tu untuk diletakkan dekat dinding bilik ni untuk mengelakkan gangguan yang ketuk-ketuk dinding bilik tu lah. Nak tahu apa yang jadi malam tu? Benda Allah tu makin mengamuk. Benda tu makin kuat dia ketuk dan makin lama dia ketuk tau. Dan masa itulah saya beranikan diri supaya lawan semula benda tu. Yalah, sebelum ni saya tak pernah melawan tau. Inilah first time saya melawan benda tu. Pegang dinding tu dan saya baca ayat Al-Quran yang ustaz tu pesan atau ustaz tu bagi pada saya. Dan ulang perkara tu sebanyak 3 kali saya buat. Dan selepas kali ketiga tu, benda tu terus senyap tau. Dan tak ada dah sebarang gangguan ketukan kat dinding lagi. Kemudian ni, tak lama selepas tu, bunyi kucing mengiau tau. Bunyi dia lain macam kalau korang dengar, memang meremang lah kita dengar benda tu. Tak tahulah apa yang kucing tu nampak dekat belakang rumah waktu tu. Yelah, kan binatang ni dia macam lain tau. Pandangan binatang ni, dia boleh nampak benda yang manusia macam kita ni tak nampak tau. Dan Alhamdulillah, walaupun dengan berbagai-bagai gangguan yang saya kena ataupun kami semua kena ni, kami sampai juga duduk dekat rumah tu sampai habis. Sampai SEM 5 kita duduk dekat rumah tu. Segala pahit, manis, semuanya kami telan. Dan Alhamdulillah, sekarang kami dah pun menamatkan pengajian. Dan hantu tu sekarang ni tak tahulah dah apa khabar dah agaknya ceritanya kan. Yang saya tahu sekarang ni, katanya lah, yang last terakhir sekali saya tahu, penyewa kat situ adalah student lelaki. Harapnya student lelaki tu tak adalah kena gangguan macam kami semua kena. Dan sekian, terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Tamatlah sudah kisah seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah ni sampai habis. Jadinya, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini kan, kita dengarlah sedikit pesan Ustaz. Berlaku di Kemaman. Rumah banglo tu bilik ada 5, bilik air ada 4, ruang tamu 2. Memang besar rumah. Saya dapat maklumat daripada tuan rumah tu nak jual ke owner Pakistan ni sebab rumah tu beratu. Baik, apa kisahnya waktu saya dijemput untuk selesai rumah ni? Saya tanya tuan rumah sebelum dia jual. Dan saya pergi nak berobat, nak selesai rumah ni, saya bawa dengan pembeli lalu. Kebetulan pembeli tu kenal saya. Dia kata, apa Ustaz? Saya bawa cash 500,000. Dia bawa kereta 5 Series, BMW 5 Series. Duit cash dekat kaki saya tu 500,000 cash. Saya kata, apa Ustaz? Ustaz berobat, lesar kita bayar. Sebab rumah tu dengan tanah harga dia juta lebih, bukan 500,000. Jadi saya jumpa tuan rumah untuk saya nak selesai punya ru'yah ni. Saya tanya, apa masalah rumah ni? Dia kata, Ustaz, minta tolonglah, ikhtiar rumah saya ni kuat sangat beratu ngosek. Nombor 1 dia kata, saya tengok TV di ruang tamu, pasang Astro, saya tekan remote 107, letak remote di tepi.
Jin tu ambil alih 103 pula. Berebut remote dengan jin. Berebut remote dengan jin. Tuan rumah nak tengok channel 107. Jin nak tengok 103. Ya alih. Kejut tuan rumah. Hush, kata duduk sebelah sofa. Ini kesel benar. Beres harimau tuan rumah nak berok Terengganu, nak buat air besar. Minta maaf lah sasu sikit. Kita cakap bahasa Terengganu, nak buat air besar. Beres. Kebetulan isteri dia keluar, anak dia keluar. Ni kasar ni belum jual lagi ni rumah ni. Ni tak perlu kita buat balik sebab dah laku kalau nak jual rumah berlaku. Jadi isteri dia keluar, anak dia keluar, tinggal dia seorang. Kebetulan dia sakit perut, nak buang air besar. Dia masuk toilet, dia pun kunci toilet, dia pun qada hajat. Selesai tubik hajat dia, selesai buka pintu, jin tu kunci kat luar. Nak tubik mana? Gagah jadi ni tak ada, anak tak ada. Gagah dak tubik. Langah dia kata apa? Saya tak ada cara lain. Sebab lambat tunggu isteri. Dia tengok ada besi dalam bilik air dia tu. Dia congkeh di kuping. Pecah pintu bilik air. Nasib kat pintu plastik. Pecah bilik air untuk tubik. Beres. Sesar tajuk nombor 2. Nombor 3. Dia dengan family dia nak pergi kenduri kahwin di Johor. Ni kasih benar ni. Nak pergi kenduri kahwin di Johor. Semua pergi belakang naik MPV, anak isteri naik MPV. Baik, sebelum pergi dia tutup switch besar elektrik, dia tutup meter air. Sebelum pergi tinggal makan kenduri kahwin di Johor. Bila balik daripada makan kenduri, semua kepala pahit, depan tamu, depan tangga, bilik air dalam sinki terbuka. Berapa hari tahu? Bom air pahit terbuka belaka. Semua lampu, suih kipas, aircon terbuka belaka. Tepuk dahi tuan rumah. Ayah astaga merah garagu. Tuan rumah kata pening gini. Tubik ayah astaga merah garagu. Pening tuan rumah. Dah nak pergi makan kenduri, tutup habis. Meta api tutup, pilih air tutup. Balik makan kenduri, terbuka belaka. Pahit sinki, pahit tanda, habis terbuka. Banjir rumah, bau air. Lapu, kipas, aircon habis terbuka. Nak royak sampai tahap tu boleh terjadi dengan sebab apa? Izin Allah. Semuanya dah izin Allah. Tak jadi juga tak ada izin Allah. Jadi saya pun selesailah. Selesailah rumah tu baca ruqyah. Kita baca benda garam, lada hitam, asal keping, kita tabur keliling. Kita tengok dalam masa 3 hari, alhamdulillah selesai, tak ada masalah. Jadi saya dengan pembeli yang saya bawa ni niat nak belilah. Al-Qisah, bila dah gangguan itu dah selesai, rumah tu tak beratu lagi, tuan rumah tak jadi nak jual. Pundak. Jadi hak nak beli bawa cash 500 ribu, orang Terengganu kata apa? Khissing saja, tak ada apa-apa. Yelek anda pun ringgit. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam. Ciao.